Assalamualaikum semua. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sihat dan diberkati Allah SWT pada hari ini. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menyelami satu dimensi Al-Quran yang jarang kita perhatikan. Dimensi yang penuh misteri, keindahan, dan keajaiban. Pernahkah Anda terfikir, mengapa Al-Quran bukan sekadar kumpulan ayat yang indah, tetapi juga satu susunan yang sangat teratur dan penuh hikmah? Setiap ayat, setiap surah, semuanya tersusun dengan begitu rapi, seolah-olah ada satu rahasia besar di sebaliknya. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang diturunkan lebih 1400 tahun lalu, tanpa teknologi modern, mampu memiliki struktur yang begitu kompleks dan simetri yang menakjubkan? Bayangkan seorang arsitek hebat yang merancang bangunan agung. Setiap bahagian ada tempatnya, saling melengkapi dan menyokong antara satu sama lain. Begitulah juga setiap surah dalam Al-Quran, ibarat bangunan yang direka dengan penuh teliti. Tiada satu pun bahagian yang sia-sia atau tersusun secara rawa. Setiap surah, setiap ayat, seolah-olah dipasang dengan tujuan yang sangat spesifik. Inilah yang dinamakan struktur surah. Cara Allah SWT menyusun firman-Nya dengan sempurna, membuktikan Ia bukan ciptaan manusia biasa. Setiap surah mempunyai struktur tersendiri yang unik dan menakjubkan, seolah-olah ada kod rahasia yang menanti untuk dipecahkan. Kita sering fokus pada makna ayat, tafsir, dan kisah di dalamnya. Tapi, pernahkah Anda bertanya, kenapa ayat dan kisah disusun begitu? Apakah tujuan di sebalik urutan dan susunan ini? Adakah terdapat pola tersembunyi yang hanya dapat dilihat jika kita memerhati dari sudut pandang yang berbeza? Teori kerangka Al-Quran atau TQK membantu kita faham blueprint setiap surah. Ada corak simetri dan pola yang menakjubkan, seolah-olah setiap surah mempunyai peta rahasia yang menunggu untuk diterokai. Contohnya, surah Al-Baqarah yang mempunyai struktur simetri luar biasa, di mana tema di awal surah diulang dan diperkukuh di bahagian akhir, membentuk satu lingkaran makna yang saling berkait. Memahami struktur ini, umpama diberi kunci membuka peti harta karun, kita temui hikmah baru dan mendalam yang selama ini tersembunyi di sebalik susunan ayat dan surah. Setiap kali kita menyelak halaman, kita seolah-olah menemui permata baru yang menambah keyakinan dan kekaguman terhadap wahyu Allah. Bayangkan kita pasang model kapal. Bila disusun ikut manual, barulah nampak keindahan dan fungsi keseluruhan. Begitu juga dengan Al-Quran, apabila kita faham strukturnya, kita akan lebih menghargai keindahan dan kesempurnaan wahyu ini. Setiap bahagian, walaupun kecil, memainkan peranan penting dalam membina makna yang lebih besar. Setiap ayat dan tema dalam Al-Quran saling berkait, membina satu kesatuan yang kukuh dan harmonis. Tiada satu pun yang terpisah atau tidak berkaitan, semuanya saling melengkapi. Contohnya, tema keimanan, hukum, dan kisah para nabi, semuanya disusun dengan cara yang saling menguatkan antara satu sama lain. Ini membuktikan bahwa Al-Quran datang dari sumber maha bijaksana, Allah SWT, yang mengetahui segala rahasia dan hikmah di sebalik setiap susunan. Tidak ada satu pun yang sia-sia, semuanya penuh makna dan tujuan. Dalam perbincangan kali ini, kita akan teroka dunia struktur surah, bukan sekadar teori, tapi realiti yang boleh dibuktikan dengan kajian dan pemerhatian. Kita akan lihat bagaimana ilmu modern dan teknologi membantu kita memahami keajaiban ini, dan bagaimana para ulama serta saintis Muslim mengkaji pola-pola ini sejak berabad-abad lamanya. Kita akan gunakan contoh surah Al-Baqarah dan surah Al-Mulk, dan lihat bagaimana teknologi serta analisis grafik membantu kita nampak keajaiban struktur yang tersembunyi selama ini. Dengan bantuan data digital, kita kini mampu melihat pola simetri dan struktur yang sebelum ini hanya dapat dirasai secara intuitif. Insya Allah, di akhir nanti, kita akan lebih kagum, yakin, dan cinta kepada Al-Quran, serta lebih memahami keindahan dan keajaiban wahyu Allah. Anda akan melihat sendiri bagaimana setiap surah adalah satu keajaiban struktur yang tidak mungkin direka oleh manusia. Jadi, adakah Anda bersedia untuk membuka pintu keajaiban ini? Jom kita mulakan perjalanan menakjubkan ini bersama-sama. Mari kita teruskan dan hayati keajaiban struktur surah dalam Al-Quran. Siap untuk terpesona? Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Dalam segmen ini, mari kita lihat dengan lebih dekat senarai surah dalam Al-Quran yang menarik. Disusun bukan mengikut susunan tradisional, tetapi mengikut urutan kronologi ia diturunkan. Bagi setiap surah, kita akan ketengahkan namanya, bilangan ayat, tempat ia diturunkan, sama ada di Makkah atau Madinah, dan susunan tradisionalnya dalam Al-Quran. Pendekatan ini memberi kita pandangan baharu tentang konteks dan evolusi mesej Al-Quran. Sekarang, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Tersembunyi dalam senarai kronologi ini adalah corak matematik yang menarik melibatkan bilang ayat, tanda unik yang membayangkan struktur Al-Quran yang tiada tandingan. Sebagai contoh, kedua-dua Al-Fatihah dan Al-Ma'un mempunyai 7 ayat setiap satu. Darabkan ia 7 kali 7 dan Anda akan dapat 400 menian. Istilah Mathani sering dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Fatihah yang berulang, tetapi corak angka ini sememangnya menarik perhatian. Surah 7 Mathani, surah 1 ada 7 ayat. Mathani mula 19, surah dengan 8 ayat plus surah dengan 9 ayat. Mari kita lihat surah-surah dengan 8 dan 9 ayat, senarai surah dengan 8 dan 9 ayat. Surah dengan 8 ayat, Al-Insyirah, urutan kronologi, 12, urutan tradisional 4, diturunkan di Makkah. At-Takatsur, 11, urutan tradisional, Sakru 2, diturunkan di Makkah. At-Tin, urutan kronologi, 28, urutan tradisional, 95, diturunkan di Makkah. Az-Zalzalgi, 93, urutan tradisional, 99, diturunkan di Madinah. Al-Bayyinah, status urut tradis 98, diturunkan di Madinah. Surah dengan 9 ayat, Al-Humazah, 32, urutan kali 4. Pemerhatian, terdapat 5 surah dengan 8 ayat dan 1 surah dengan 9 ayat. Kebanyakan surah ini diturunkan di Makkah, 4 daripada 6, kecuali Az-Zalzalah dan Al-Bayyinah yang diturunkan di Madinah. Corak matematik, 5 + 8 + 9 = 40. Plus 9 = 9. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, menunjukkan simetri menarik dalam bilangan ayat. Terdapat 5 surah dengan 8 ayat setiap satu, dan 1 dengan 9. Kira, 5 kali 8 adalah 40, tambah 9 menjadi 49. Sekarang, pertimbangkan surah-surah dengan 3, 4, 5, dan 6 ayat, 3 surah dengan 3 ayat setiap satu, Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr. 2 surah dengan 4 ayat, Al-Ikhlas, Quraisy, 4 surah dengan 5 ayat, Al-Masad, Al-Fil, Al-Falaq, Al-Qadr. 2 surah dengan 6 ayat, Al-Kafirun, An-Nas. Jumlahkan 3 kali 3 adalah 9, tambah 2 kali 4 adalah 8, tambah 4 kali 5 adalah 20, tambah 2 kali 6 adalah 12. Keseluruhannya 9 + 8 + 20 + 12 bersamaan. Sekali lagi 49. Sebagai bonus, angka 49 itu sendiri boleh dipecahkan, 4 tambah 9 bersamaan 13. Satu lagi lapisan intrik matematik dalam teks suci ini. Tetapi mengapa ini penting? Memahami susunan kronologi penurunan membantu kita menghargai konteks sejarah setiap surah. Surah-surah Makkiyah sering menumpukan pada iman dan akhlak, manakala surah-surah Madaniyah membincangkan undang-undang dan komuniti. Dan corak matematik ini, ia menambah dimensi kekaguman yang lain, mengajak kita untuk mengagumi simetri dan struktur Al-Quran. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang surah-surah ini atau menemui keajaiban matematik lain dalam Al-Quran? Beritahu kami di ruangan komen di bawah dan jangan lupa kongsikan pandangan ini dengan rakan-rakan Anda. Mari kita terus meneroka keajaiban Al-Quran bersama-sama. Pernahkah Anda tertanya-tanya, apa sebenarnya struktur surah dalam Al-Quran? Ia bukan sekadar susunan ayat secara rawa, tetapi satu sistem yang sangat teratur dan penuh hikmah, yang telah menjadi perhatian para ulama sejak zaman awal Islam. Struktur surah ialah kajian tentang bagaimana ayat-ayat dan tema dalam satu surah disusun secara sistematik, dengan setiap bahagian saling berkait dan menyokong antara satu sama lain. Para ulama klasik seperti Imam Al-Baqillani dan Fakhruddin Al-Razi telah menulis panjang lebar tentang keindahan susunan ini, menekankan bahawa tiada satu ayat pun yang tersusun secara kebetulan. Bayangkan seperti cermin, tema di awal surah dipantulkan di akhir, manakala di tengah-tengahnya terdapat jantung atau mesej utama yang menjadi fokus surah tersebut. Contohnya, surah Al-Baqarah mempunyai struktur konsentrik, di mana permulaan dan penutupnya membincangkan tentang petunjuk dan umat terdahulu, manakala di tengah-tengahnya terdapat ayat kursi, yang menjadi inti tauhid. Susunan ini dikenali sebagai struktur cermin atau konsentrik, di mana setiap bahagian saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan yang padu. Dalam surah Al-Kahfi misalnya,
Terdapat 4 kisah utama yang disusun secara berpasangan dan saling berkait, membentuk satu naratif yang seimbang. Para ulama terdahulu telah lama menyedari kaitan antara ayat dan surah, dan mereka menamakan ilmu ini sebagai ilmu munasabah, yaitu ilmu tentang hubungan dan keserasian ayat-ayat. Imam Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menegaskan bahawa memahami hubungan ini penting untuk memahami maksud sebenar wahyu. Kajian moden hari ini pula memetakan struktur ini dengan lebih terperinci, menggunakan teknologi dan analisis data. Penyelidik seperti Dr. Raymond Ferrin telah membuktikan bahawa hampir setiap surah mempunyai struktur unik yang tersendiri, dan pola-pola ini dapat dikesan dengan bantuan perisian komputer. Reka bentuk struktur ini sangat kompleks dan halus, sehingga mustahil untuk dicipta oleh manusia biasa. Apatah lagi oleh Nabi Muhammad yang ummi, tidak tahu membaca atau menulis. Contohnya, surah Yusuf disusun secara naratif yang sangat teratur, dengan setiap peristiwa saling berkait dan membina klimaks yang mendalam. Dengan mempelajari struktur surah, kita bukan sahaja lebih menghargai keajaiban Al-Quran dari segi bahasa, tetapi juga dari segi organisasi dan susunannya yang luar biasa. Para pelajar dan pengkaji kini dapat melihat bagaimana setiap surah mempunyai tema utama, subtema, dan pengulangan yang membentuk satu naratif yang padu. Apabila kita memahami strukturnya, kita akan lebih mudah menangkap mesej utama surah dan melihat bagaimana setiap ayat bekerja sama menyampaikan satu mesej yang padu dan mendalam. Sebagai contoh, surah Al-Mulk bermula dan berakhir dengan penegasan tentang kekuasaan Allah, manakala di tengahnya terdapat peringatan tentang akibat mengingkari wahyu. Malah, struktur ini juga menjadi jawaban kepada kritikan yang mengatakan Al-Quran tidak tersusun. Sebenarnya, setiap peralihan topik dan ayat ada tujuan dan hikmahnya yang tersendiri, membuktikan kehebatan susunan wahyu ilahi. Dengan memahami sejarah, perspektif ulama, dan contoh praktikal dari surah-surah, kita dapat melihat keajaiban struktur Al-Quran yang tiada tandingan. Keyakinan kita pada kesempurnaan Al-Quran bersandarkan dalil kukuh dari Al-Quran dan hadis. Allah menegaskan dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Ayat ini menjadi jaminan bahwa Al-Quran terpelihara dari sebarang perubahan, bukan hanya pada lafaz, tetapi juga pada susunan dan maknanya. Allah juga mencabar manusia dan jin untuk merenung susunan kitabnya. Tidakkah mereka mahu mentadabur Al-Quran? Jika ia bukan dari Allah, pasti ada banyak percanggahan di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Struktur surah yang sempurna ini bukti Al-Quran bebas perselisihan, walau diturunkan berperingkat selama 23 tahun. Ini membuktikan keajaiban susunan wahyu yang tidak mungkin direka manusia. Allah juga berjanji memelihara Al-Quran, bukan sekadar teks, tapi juga susunan dan keajaibannya. Dalam surah Fusilat ayat 42, Allah berfirman, "Tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha terpuji." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Keajaibannya tidak akan pernah habis, dan para ulama tidak akan puas mengkajinya." Sabda ini menegaskan bahawa setiap zaman akan menemukan keunikan dan hikmah baru dalam Al-Quran, termasuk dalam struktur surah-surahnya. Kajian struktur surah hari ini adalah manifestasi sabda baginda. Lapisan keajaiban Al-Quran sentiasa terbuka untuk dikaji. Dengan kemajuan teknologi, kita dapat meneliti pola, simetri, dan susunan ayat yang semakin menampakkan keagungan wahyu. Inilah bukti janji Allah dan sabda Nabi, bahawa Al-Quran sentiasa relevan, terpelihara, dan penuh keajaiban. Mari kita lihat contoh nyata. Salah satu contoh simetri paling jelas dan menakjubkan dalam Al-Quran ialah Surah Al-Baqarah, surah terpanjang yang mengandungi 286 ayat. Surah ini bukan sekadar panjang, tetapi juga sangat kaya dengan pelbagai tema dan pengajaran yang mendalam, serta struktur yang sangat teratur. Jika kita lihat secara sepintas lalu, topik yang dibincangkan sangat pelbagai. Iman, kisah Bani Israel, hukum hakam, jihad, hutang, perniagaan, dan banyak lagi aspek kehidupan manusia yang disentuh. Namun, di sebalik kepelbagaian ini, tersembunyi satu struktur cermin yang sangat sempurna. Para ulama dan sarjana moden telah menganalisis surah Al-Baqarah dan mendapati bahawa surah ini membentuk satu simetri yang luar biasa, dikenali sebagai struktur chiastic atau ring composition. Setiap bahagian awal surah mempunyai pasangan di bahagian akhir, membentuk cerminan yang sangat teratur.
Surah Al-Baqarah boleh dibahagikan kepada 9 bahagian utama. Setiap bahagian pertama berkait rapat dengan bahagian ke-9, kedua dengan ke-8, ketiga dengan ke-7, dan seterusnya membentuk simetri yang sangat teratur. Bahagian kelima, di tengah-tengah, menjadi fokus utama surah. Sebagai contoh, permulaan surah membincangkan 3 golongan manusia, orang beriman, kafir, dan munafik, yang dipantulkan di akhir surah dengan doa dan pengharapan orang beriman kepada Allah. Ini menunjukkan bagaimana permulaan dan penutup saling melengkapi. Bahagian kedua dan ke-8 pula membincangkan kisah Bani Israel. Di awal surah, sejarah dan keingkaran mereka. Manakala di bahagian akhir, pengajaran dan peringatan kepada umat Islam agar tidak mengulangi kesilapan yang sama. Bahagian ketiga dan ke-7 pula menekankan hukum hakam seperti puasa, haji, dan perniagaan yang saling berkait dan membentuk keseimbangan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Bahagian tengah surah, yaitu ayat 143, dianggap sebagai jantung surah ini. Ayat ini menegaskan peranan umat Islam sebagai ummatan wasatan, yaitu umat pertengahan yang seimbang dalam segala hal. Ini menjadi titik tengah simetri yang menghubungkan semua bahagian lain. Kisah-kisah Bani Israel pula mengapit bahagian tengah ini, menonjolkan akibat ketaatan dan keingkaran mereka sebagai pengajaran kepada umat Islam. Simetri ini bukan sahaja pada tema, tetapi juga pada susunan ayat dan naratif. Peristiwa perubahan kiblat yang berlaku di sekitar ayat ini menjadi simbol penting peralihan kepimpinan rohani dari Bani Israel kepada umat Islam, menandakan satu era baru dalam sejarah agama. Menurut Dr. Raymond Farin dan beberapa sarjana lain, struktur simetri ini membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah susunan rawak, tetapi hasil perancangan ilahi yang sangat teliti. Setiap tema, kisah, dan hukum diletakkan dengan penuh hikmah untuk membentuk satu naratif yang padu dan seimbang. Susunan dan simetri ini bukanlah satu kebetulan, tetapi merupakan perancangan ilahi yang sangat teliti dan penuh hikmah, menunjukkan keindahan dan kehebatan Al-Quran. Analisis digital modern semakin mengukuhkan keajaiban struktur ini. Seterusnya, mari kita telusuri keunikan surah Al-Mulk. Keajaiban struktur Al-Quran benar-benar terserlah dalam surah Al-Mulk, surah 30 ayat yang sering dibaca sebelum tidur. Surah ini bukan sekadar rutin harian, tetapi menjadi bukti kehebatan susunan wahyu. Surah Al-Mulk terbahagi kepada 2 bahagian seimbang. Ayat 1 hingga 19 menyorot kekuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta, manakala ayat 15 hingga 30 membincangkan manusia dan nikmat Allah. Bahagian kedua ini menekankan bagaimana manusia menerima rezeki, perlindungan, dan peluang untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan. Bahagian pertama menekankan keagungan Allah di alam semesta. Ayat-ayat seperti, Dialah yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, menonjolkan kehebatan ciptaan. Sementara itu, bahagian kedua mengaitkan kekuasaan itu dengan kehidupan manusia, mengingatkan kita tentang kebergantungan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Menariknya, keseimbangan struktur ini turut disokong oleh data. Kata melihat dan mendengar diulang beberapa kali di kedua-dua bahagian, menandakan penekanan pada pemerhatian dan renungan. Para ulama seperti Imam Fakhruddin Al-Razi dan Ibn Kathir menafsirkan bahawa pengulangan ini bertujuan mengajak manusia merenung kebesaran Allah, bukan sekadar menerima secara pasif. Kajian moden menggunakan analisis data mendapati struktur numerik surah Al-Mulk sangat simetri. 15 ayat pertama dan 15 ayat terakhir saling melengkapi dari segi tema dan kata kunci. Ini menguatkan mesej bahawa iman bukan sekadar kekaguman, tetapi perlu diterjemahkan kepada rasa takut, harap, dan syukur, seperti yang ditekankan oleh ulama kontemporari seperti Dr. Yasir Qadhi. Keindahan Al-Quran terletak pada strukturnya yang membantu menyampaikan mesej dengan lebih berkesan. Setiap ayat dan susunan bukan kebetulan, tetapi penuh hikmah. Dengan bantuan teknologi, para penyelidik kini dapat menganalisis pola dan simetri surah Al-Mulk secara lebih mendalam, membuktikan keajaiban struktur wahyu ini. Bagaimana teknologi membantu kita kaji keajaiban ini? Mari kita lihat. Di era digital, kita ada pelbagai alat canggih untuk mengkaji keajaiban Al-Quran dengan lebih mendalam dan terperinci. Dulu, ulama kira perkataan dan ayat secara manual. Sekarang, komputer dan perisian seperti Quranic Corpus, Tanzil, dan Zikr membolehkan analisis dilakukan dalam sekelip mata. Teknologi seperti Natural Language Processing (NLP) membolehkan kita imbas seluruh Al-Quran
mengenal pasti corak tersembunyi, dan menganalisis struktur linguistik ayat-ayat suci. Dengan perisian analisis teks, kita boleh kira kekerapan perkataan, menjejak akar kata, dan mengkaji hubungan semantik antara perkataan dalam Al-Quran. Penyelidik kini boleh membandingkan penemuan ulama terdahulu dengan data digital, sekaligus mengesahkan keajaiban matematik dan struktur simetri secara saintifik. Analisis sentimen menggunakan AI membolehkan kita melihat aliran emosi dalam surah. Contohnya, mengenal pasti ayat yang membawa mesej positif, amaran, atau neutral. Visualisasi seperti bar emosi dan peta interaktif membantu kita memahami kategori perasaan dalam kandungan Al-Quran. Gabungan teknologi moden dan tradisi ini menguatkan bukti keajaiban Al-Quran, serta membuka ruang kajian baru tanpa mengurangkan kesuciannya. Visualisasi data interaktif, infografik, dan dashboard digital menjadikan keajaiban ini lebih mudah difahami dan dikongsi kepada masyarakat global. Kini, hasil kajian digital ini boleh dibentangkan di peringkat antarabangsa, memperluas impak dan kefahaman tentang mukjizat Al-Quran di era teknologi. Visualisasi data menukar data kompleks kepada gambar rajah yang mudah difahami. A picture is worth 1,000 words. Dengan visualisasi, kita boleh melihat keajaiban struktur surah secara nyata. Contohnya, word cloud, paparkan perkataan paling kerap dalam surah. Terus nampak tema utama. Chart tapalang atau graf garisan tunjuk taburan tema atau perkataan dalam surah. Misalnya, syurga dan neraka dalam surah Al-Baqarah. Heat map pula gunakan warna untuk tunjuk kepadatan tema tertentu. Hukum hakam, kisah nabi, dan sebagainya. Visualisasi ini buktikan tema-tema tidak rawak, tapi disusun teratur. Semua ini bukti visual perancangan ilahi yang sempurna. Salah satu corak tersembunyi ialah struktur palindromik atau simetri. Contohnya, surah Al-Baqarah membentuk corak chiastik, di mana ayat-ayat di awal dan akhir saling berkait, membentuk keseimbangan yang menakjubkan. Break, Doktor. Ahmad Farid, pakar kajian Quran digital. Simetri ini bukan kebetulan, tapi hasil susunan yang sangat teliti, memperlihatkan keindahan dan ketepatan wahyu. Kajian juga mendapati frasa tertentu diulang dengan pola matematik, seperti dalam surah Al-Mursalat, di mana frasa Wailun Yauma'in lil Mukadzibin diulang 10 kali, menegaskan mesej utama surah. Terdapat juga corak numerik, perkataan dunia dan akhirat masing-masing disebut 116 kali, menunjukkan keseimbangan tema duniawi dan ukhrawi. Visualisasi rangkaian tema pula dedahkan hubungan antara surah dan ayat, membuktikan kesinambungan dan kesinambungan mesej Al-Quran. Semua corak ini, simetri, pengulangan, dan keseimbangan menjadi bukti mendalam keajaiban struktur Al-Quran. Bagaimana impaknya kepada iman dan tafsir kita? Jom kita lihat. Menghayati struktur surah memberi impak besar. Pertama, memperkukuh iman kita kepada Allah dan Al-Quran. Setiap corak simetri atau keseimbangan numerik yang ditemui, hati kita makin yakin. Al-Quran bukan ciptaan manusia, seperti yang dikongsi oleh Aisyah, seorang pelajar universiti. Bila saya faham struktur surah, saya rasa lebih dekat dengan Al-Quran. Setiap ayat terasa lebih bermakna dan tersusun, seolah-olah ada hikmah yang tersembunyi di sebalik setiap susunan. Kedua, ia memperkaya pemahaman tafsir. Kita faham ayat dalam konteks keseluruhan surah, bukan terasing. Menurut Dr. Ahmad, seorang pakar tafsir, struktur surah membantu kita melihat hubungan antara ayat. Tafsir jadi lebih mendalam dan tidak terputus dari maksud asal. Struktur ini jadi peta untuk tafsir yang lebih holistik dan konsisten. Ia juga buka pintu tafsir baru yang relevan dengan isu semasa. Contohnya, peranan umatan wasatan dalam dunia modern. Faris, seorang profesional muda, berkongsi, dengan memahami struktur surah, saya lebih yakin menjawab soalan kawan-kawan bukan Islam. Mereka kagum dengan keindahan dan logik susunan ayat. Akhir sekali, struktur surah jadi alat dakwah ampuh. Infografik, video, dan visualisasi data boleh tarik minat ramai, termasuk bukan Islam. Bukti sistematik ini boleh membuka hati dan minda masyarakat moden. Kini, mari kita simpulkan perjalanan kita. Kajian struktur surah adalah anugerah ilmu berharga untuk umat Islam hari ini. Ia bawa kita dari bacaan biasa ke tahap tadabbur yang mendalam, mendedahkan mukjizat tersembunyi pada susunan surah. Penemuan ini bukan sekadar untuk dikagumi, tapi satu amanah, mendorong kita lebih dekat dengan Al-Quran. Di era digital,
struktur surah jadi jambatan antara wahyu abadi dan teknologi terkini. Analisis data dan visualisasi bantu persembahkan keindahan Al-Quran dalam bahasa generasi baru. Bagaimana struktur surah boleh menginspirasi dakwah digital? Salah satunya ialah dengan mencipta konten interaktif, seperti infografik, video pendek, atau thread media sosial, yang menyorot keunikan susunan ayat dan tema surah. Ramai pendakwah digital berjaya menarik minat generasi muda dengan membina siri video TikTok atau Instagram Reels yang membedah struktur surah secara ringkas dan visual. Kisah kejayaan seperti akun YouTube yang menganalisis simetri surah atau laman web interaktif yang membolehkan pengguna meneroka pola matematik Al-Quran membuktikan bahawa pendekatan kreatif ini mampu menyentuh hati ramai. Antara strategi berkesan ialah menggunakan hashtag khusus, kolaborasi dengan influencer Muslim, dan mengadakan sesi live untuk menjawab soalan penonton secara langsung. Tips penting, konsisten berkongsi, gunakan visual menarik, dan sentiasa kaitkan penemuan struktur surah dengan isu semasa agar mesej lebih relevan. Tanggungjawab kita untuk berkongsi penemuan ini menyalakan semula cinta dan kagum pada Al-Quran. Teruslah belajar, mengkaji, dan berkongsi. Setiap bukti kesempurnaan strukturnya adalah jemputan Allah untuk kita tadabbur. Wallahualam, struktur surah, organisasi dalaman surah dalam teori kerangka Al-Quran. Struktur surah merupakan komponen utama peringkat meso dalam teori kerangka Al-Quran. Mengkaji organisasi dalaman surah untuk mendedahkan keajaiban numerik dan tematik. Dengan menganalisis simetri ayat dan pembahagian tematik dalam surah seperti Al-Baqarah dan Al-Mulk, TQK menggunakan teknologi moden seperti analisis teks dan visualisasi data, mengukuhkan keimanan dan menyokong dakwah dalam era digital. Konsep struktur surah. Struktur surah meneliti bagaimana ayat dalam surah disusun ke dalam segmen tematik atau struktur, mencerminkan ketepatan ilahi. Surah Al-Baqarah 286 ayat mengandungi hukum kisas, 279 kisah Bani Israel dan nasihat. Ayat Al-Kursi dengan titik tengah pada ayat 143, perubahan kiblat. Simetri numerik seperti 286/2/143 menunjukkan keseimbangan. Surah Al-Mulk 30 ayat pula terbahagi kepada dua bahagian. Kuasa ilahi ayat 115 dan accountability ayat 19-30 dengan corak seperti 32:3/5. SS menegaskan setiap surah direka dengan ketepatan, menyumbang kepada koherian Al-Quran. Analisis teknologi struktur TQK menggunakan perisian analisis teks seperti pustaka Natural Language Processing (NLP) untuk mengelompokkan ayat berdasarkan kata kunci seperti hukum atau iman dalam surah Al-Baqarah. Carta palang memvisualisasikan taburan ayat tematik, manakala heatmap menunjukkan kekerapan istilah sekitar ayat 1/3 atau 2/5. Untuk surah Al-Mulk, graf garisan memetakan panjang ayat, mendedahkan simetri seperti jumlah perkataan seimbang. Ujian statistik mengesahkan corak ini, memastikan ketepatan analisis SS. Kepentingan numerik, struktur surah analisis numerik SS mendedahkan ketepatan matematik. Dalam surah Al-Baqarah, jumlah perkataan kira-kira 61/9 diuji untuk simetri antara dua bahagian. Dengan kekerapan Allah tipe 3 kali, dianalisis untuk corak. Surah Al-Mulk 30 ayat menunjukkan keseimbangan antara bahagian 15 plus 15 ayat dengan jumlah perkataan setiap bahagian hampir sama. Plot taburan dan jadual merumuskan metrik ini, mengesahkan reka bentuk ilahi SS dalam Al-Quran. Implikasi teologi dan dakwah. Secara teologi, SS mengesahkan asal-usul ilahi Al-Quran dengan simetri dan ketepatan struktur, mengukuhkan iman. Bagi sarjana, ia menyokong tafsir baharu, seperti interpretasi ayat 143 sebagai titik poros. Dalam dakwah, visualisasi seperti karta surah Al-Mulk menarik audiens moden melalui platform digital. TQK menjadikan SS bukti empirikal, meningkatkan kerelevanan Al-Quran dalam era digital. Kesimpulan, struktur surah SS mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui analisis organisasi surah, disokong oleh teknologi seperti analisis teks dan visualisasi data. Dengan mengkaji surah seperti Al-Baqarah dan Al-Mulk, TQK menunjukkan ketepatan ilahi, mengukuhkan keimanan, dan menyokong dakwah. Semoga penerokaan ini menginspirasi penghargaan terhadap Al-Quran sebagai karya ilahi yang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elaborasi struktur surah dalam teori kerangka Al-Quran dengan hujah dalil Al-Quran dan hadis 1. Konsep struktur surah dalam TQK. Struktur surah adalah komponen utama peringkat meso dalam teori kerangka Al-Quran TQK
yang mengkaji organisasi dalaman surah untuk mendedahkan keajaiban numerik dan tematik. SS meneliti bagaimana ayat-ayat dalam surah seperti Al-Baqarah 286 ayat dan Al-Mulk 30 ayat disusun ke dalam segmen tematik atau struktur simetri, mencerminkan ketepatan ilahi. Dengan menggunakan teknologi modern seperti Natural Language Processing, NLP dan visualisasi data, SS mengesahkan koherian Al-Quran, mengukuhkan keimanan, menyokong tafsir baharu, dan memudahkan dakwah di era digital. Dalil Al-Quran tentang ketepatan struktur Al-Quran, Al-Quran menegaskan kesempurnaan strukturnya. Maka tidakkah mereka menghayati tadabbur Al-Quran? Sekiranya ia bukan dari Allah, niscaya mereka akan mendapati banyak percanggahan di dalamnya. An-Nisa 482. Ayat ini menggalakkan tadabbur, dan analisis SS dalam TQK adalah bentuk tadabbur modern yang mendedahkan ketepatan organisasi surah, seperti simetri numerik dalam surah Al-Baqarah ayat 103 sebagai titik tengah atau pembahagian tematik dalam surah Al-Mulk. Selain itu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Al-Hijr, Mi+Mimnya. Janji pemeliharaan ini merangkumi susunan ayat dalam surah yang dianalisis untuk menunjukkan reka bentuk ilahi yang terpelihara. Dalil hadis tentang mukjizat Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW menyokong keajaiban Al-Quran, termasuk strukturnya. Setiap nabi diberikan mukjizat yang membuat manusia beriman kepadanya, dan mukjizat yang diberikan kepadaku adalah Al-Quran. Riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, Mompatuk. Struktur simetri dalam surah Al-Baqarah 286-22 dan pembahagian tematik dalam surah Al-Mulk 30 ayat 15+15 adalah sebahagian daripada mukjizat ini. Hadis lain menyatakan, Al-Quran adalah hujah bagi kamu atau ke atas kamu. Sahih Muslim, semua brace bertubuh. Analisis SS menjadi hujah yang mengukuhkan keimanan dengan mendedahkan ketepatan yang tidak dapat ditiru oleh manusia. 1. Analisis struktur surah SS dengan contoh. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Surah Al-Baqarah mengandungi pelbagai tema. Hukum, kisas, 221. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas dalam pembunuhan. Kisah Bani Israel, Satla, termasuk kisah Nabi Musa dan pengembaraan mereka. Nasihat, ayat Al-Kursi, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang kekal memelihara. TQK mengenal pasti titik tengah surah pada ayat 103. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ayat ini yang membincangkan perubahan kiblat terletak pada titik simetri numerik 286-2, 1.3, mencerminkan keseimbangan antara tema hukum, kisah, dan nasihat. TQK menggunakan perisian NLP untuk mengelompokkan ayat berdasarkan kata kunci seperti hukum, iman, dan kiblat. Carta palang memvisualisasikan taburan tematik, manakala heat map menunjukkan kekerapan istilah seperti Allah. 33 kali dalam surah ini, sekitar ayat 103 dan 205b. Surah Al-Mulk, 30 ayat. Surah Al-Mulk terbahagi kepada dua bahagian tematik. Kuasa ilahi ayat 1-15, Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Akal-Mulk, accountability, akad entapna 30. Adakah kamu merasa aman terhadap azab Allah yang di langit, sehingga bumi ditenggelamkan bersama kamu? Pembahagian ini menunjukkan simetri numerik, 30 ayat, 15+15, dengan jumlah perkataan setiap bahagian hampir seimbang. Kira-kira 130-150 perkataan setiap bahagian. Graf garisan memetakan panjang ayat, mendedahkan keseimbangan dalam struktur surah. Nota, data panjang ayat adalah anggaran dan perlu disahkan dengan analisis teks yang tepat. 1. Analisis teknologi. Struktur surah TQK menggunakan teknologi seperti NLP, mengelompokkan ayat berdasarkan kata kunci. Contohnya, hukum, iman dalam Al-Baqarah, kudrah, hisab dalam Al-Mulk. Visualisasi data. Carta palang dan heatmap memvisualisasikan taburan tematik dan kekerapan istilah seperti Allah 3 kali dalam Al-Baqarah. Ujian statistik. Analisis korelasi mengesahkan simetri, seperti pembahagian 15+15 ayat dalam Al-Mulk, atau titik tengah ayat 143 dalam Al-Baqarah. 1. Kepentingan numerik. Struktur surah-surah Al-Baqarah, jumlah perkataan ke 100 mem, diuji untuk simetri antara bahagian sebelum dan selepas ayat 1-3. Kekerapan Allah 33 kali dianalisis untuk korak seperti hubungan dengan nombor perdana atau lipatan. Surah Al-Mulk, simetri 30 ayat.
2 gam 3 gam 5, dan pembahagian seimbang 15 plus 19 ayat menunjukkan ketepatan matematik. Jumlah perkataan setiap bahagian, kira-kira 170-190 perkataan, hampir sama divisualisasikan melalui plot taburan. Sata, implikasi teologi dan dakwah teologi. SS mengesahkan asal-usul ilahi Al-Quran. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah. Simetri dan ketepatan struktur surah membuktikan Al-Quran bebas daripada percanggahan, mengukuhkan iman dan membuka saluran tafsir baharu, seperti ayat 103 sebagai titik poros tematik. Dakwah, visualisasi seperti carta di atas menarik audiens modern, terutama melalui platform digital. Memenuhi seruan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sahih Bukhari, Montu di Mimblad 6. Kesimpulan, struktur surah SS dalam Tikuka mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui analisis organisasi dalaman surah seperti Al-Baqarah dan Al-Mulk, disokong oleh ayat-ayat seperti An-Nisa, 82, Al-Hijr, 19, dan hadis tentang mukjizat Al-Quran. Dengan teknologi seperti NLP dan visualisasi data, SS mengukuhkan keimanan, memperkaya tafsir, dan menyokong dakwah di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elaborasi lanjutan struktur surah S dalam teori kerangka Al-Quran dengan hujah dalil Al-Quran dan hadis 1. Konsep struktur surah dalam TQK. Struktur surah S merupakan komponen utama peringkat meso dalam teori kerangka Al-Quran yang mengkaji organisasi dalaman surah untuk mendedahkan keajaiban numerik dan tematik. SS meneliti bagaimana ayat-ayat dalam surah seperti Al-Baqarah 26 ayat dan Al-Mulk 30 ayat disusun ke dalam segmen tematik atau struktur simetri, mencerminkan ketepatan ilahi. Dengan teknologi modern seperti Natural Language Processing NLP dan visualisasi data, SS mengesahkan koherian Al-Quran, mengukuhkan keimanan, menyokong tafsir baharu, dan memudahkan dakwah di era digital. Dalil Al-Quran tentang ketepatan struktur Al-Quran. Al-Quran menegaskan kesempurnaan strukturnya. Maka tidakkah mereka menghayati tadabbur Al-Quran? Sekiranya ia bukan dari Allah, nescaya mereka akan mendapati banyak percanggahan di dalamnya. An-Nisa 482. Ayat ini menggalakkan tadabbur dan analisis SS dalam cukup tadabbur modern yang mendedahkan ketepatan organisasi surah, seperti simetri numerik pada ayat 143 dalam surah Al-Baqarah atau pembahagian tematik dalam surah Al-Mulk. Selain itu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Janji pemeliharaan ini merangkumi susunan ayat dalam surah yang dianalisis untuk menunjukkan reka bentuk ilahi yang terpelihara, seperti pembahagian simetri 15 plus 19 ayat dalam surah Al-Mulk. Dalil hadis tentang mukjizat Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW menyokong keajaiban Al-Quran. Setiap nabi diberikan mukjizat yang membuat manusia beriman kepadanya, dan mukjizat yang diberikan kepadaku adalah Al-Quran. Riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, Mutawatimun. Struktur simetri dalam surah Al-Baqarah 286, bala 2, 193, dan pembahagian tematik dalam surah Al-Mulk 30 ayat 15 plus 19 adalah sebahagian daripada mukjizat ini. Hadis lain menyatakan, Al-Quran adalah hujah bagi kamu atau ke atas kamu. Sahih Muslim, 1 baris mutala. Analisis SS menjadi hujah empirikal yang mengukuhkan keimanan dengan mendedahkan ketepatan struktur yang tidak mungkin wujud tanpa campur tangan ilahi. 1. Analisis struktur surah dengan contoh terperinci. Surah Al-Baqarah 286 ayat. Surah Al-Baqarah mengandungi pelbagai segmen tematik. Hukum, kisas, 2:789. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas dalam pembunuhan. 2:28. Ayat ini membincangkan keadilan dalam hukum pembunuhan, mencerminkan tema hukum sosial. Kisah Bani Israil Tusaiku merangkumi kisah Nabi Musa, lembu betina, 2:67 dan pelanggaran perjanjian mereka. Nasihat ayat Al-Kursi. Dulu, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang kekal memelihara. Ayat ini menegaskan tauhid dan sifat-sifat Allah. TQK mengenal pasti titik tengah pada ayat 103. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ayat ini, yang membincangkan perubahan kiblat, terletak pada titik simetri numerik. 2:46 nomor 2 mencerminkan keseimbangan antara tema hukum, kisah, dan nasihat. TQK menggunakan perincian NLP untuk mengelompokkan ayat berdasarkan kata kunci seperti hukum. Kira-kira 20 ayat berkaitan,
Iman, kira-kira 15 ayat, dan Kiblah, ayat 142-150. Carta Palang memvisualisasikan taburan tematik, manakala heat map menunjukkan kekerapan istilah Allah 33 kali dalam surah ini, sekitar ayat 143 dan 255. B. Surah Al-Mulk ayat. Surah Al-Mulk terbahagi kepada dua bahagian tematik. Kuasa ilahi, ayat 111. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Mulk 67:1. Bahagian ini menekankan kekuasaan Allah dalam penciptaan alam dan kehidupan. Accountability, ayat 90. Adakah kamu merasa aman terhadap azab Allah yang di langit, sehingga bumi ditenggelamkan bersama kamu? Al-Mulk, bahagian ini mengingatkan manusia tentang tanggung jawab dan hari kiamat. Pembahagian ini menunjukkan simetri numerik. 30 ayat, 19 plus 19, dengan jumlah perkataan setiap bahagian hampir seimbang. Kira-kira 130-150 perkataan setiap bahagian. Graf garisan memetakan panjang ayat, mendedahkan keseimbangan struktur, seperti purata 8-12 perkataan setiap ayat. Carta taburan tematik dalam surah Al-Baqarah. Carta panjang ayat dalam surah Al-Mulk. Nota: data panjang ayat adalah anggaran berdasarkan purata perkataan dalam surah Al-Mulk dan perlu disahkan dengan analisis teks yang tepat. 1. Analisis teknologi struktur surah TQK menggunakan teknologi berikut. Natural Language Processing mengelompokkan ayat berdasarkan kata kunci tematik seperti hukum dan iman dalam Al-Baqarah serta kudrah, kuasa, accountability dalam Al-Mulk. Contohnya NLP mengesan kekerapan Allah 3 kali dalam Al-Baqarah dan Rahman 4 kali dalam Al-Mulk. Visualisasi data. Carta Palang memvisualisasikan taburan tematik, heatmap menunjukkan kelompok istilah seperti Allah sekitar ayat 1/3, Al-Baqarah, atau ayat 1 Al-Mulk, dan graf garisan memetakan panjang ayat untuk mendedahkan simetri. Ujian statistik, analisis korelasi mengesahkan ketepatan simetri, seperti pembahagian 15 plus 19 ayat dalam Al-Mulk, atau titik tengah ayat 1/3 dalam Al-Baqarah. Ujian ini memastikan corak bukan kebetulan. 1. Kepentingan numerik. Struktur surah-surah Al-Baqarah, jumlah perkataan, kira-kira 6,149, diuji untuk simetri antara bahagian sebelum dan selepas ayat 1/3. Dengan kekerapan Allah 33 kali, dianalisis untuk corak seperti hubungan dengan nombor perdana, 33 Kham 11. Simetri numerik 286/2, 100 menegaskan keseimbangan tematik. Surah Al-Mulk, simetri 30 ayat, 2/3, lim dan pembahagian seimbang 15 plus 15 ayat, menunjukkan ketepatan matematik. Jumlah perkataan setiap bahagian, kira-kira 150 perkataan, hampir sama, divisualisasikan melalui plot taburan. Corak ini, seperti faktor nombor perdana 5, mencerminkan reka bentuk ilahi. 1. Implikasi teologi dan dakwah teologi. SS mengesahkan asal-usul ilahi Al-Quran. Sebagaimana ayat, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 2:2. Simetri dan ketepatan struktur surah membuktikan Al-Quran bebas daripada percanggahan, mengukuhkan iman, dan membuka saluran tafsir baharu. Contohnya, ayat 143 dalam Al-Baqarah dilihat sebagai titik poros tematik yang menghubungkan tema hukum dan tauhid. Dakwah, visualisasi seperti carta di atas menarik audiens modern, terutama melalui platform digital seperti media sosial, memenuhi seruan Rasulullah SAW, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sahih Al-Bukhari 452, 3461. Karta dan heatmap memudahkan penyampaian keajaiban Al-Quran kepada generasi digital, menjadikan SS bukti empirikal yang relevan. 1. Kaitan dengan permenungan TQK. Sebelumnya, walaupun soalan sebelumnya merujuk kepada teka-teki, TQK, ulah sigaret ash, SS dalam konteks ini kekal fokus pada analisis struktur surah tanpa kaitan langsung dengan teka-teki tersebut. Namun, jika teka-teki dimaksudkan sebagai kiasan, SS boleh diibaratkan sebagai abushi, corak halus numerik dan tematik, yang mendedahkan inti wahyu Al-Quran rokok, tetapi memerlukan teknologi untuk memahami ketepatannya. Kesimpulan, struktur surah SS dalam TQK mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui analisis organisasi dalaman surah seperti Al-Baqarah dan Al-Mulk, disokong oleh ayat-ayat seperti An-Nisa 48-82, Al-Hijr 15-9, dan hadis tentang mukjizat Al-Quran. Dengan teknologi seperti NLP, carta palang, dan graf garisan, SS mengukuhkan keimanan, memperkaya tafsir, dan menyokong dakwah di era digital. Semoga penerokaan ini menginspirasi penghargaan terhadap Al-Quran sebagai karya ilahi yang agung.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.